Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa nastarshiduhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه وعلينا وفيهم ومعهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضلكم عند الله تعالى أطوالكم جوعا وتفكرا وأبغضكم إلى الله تعالى كل أكول شروب نؤوم، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidaklah terlalu lewat untuk saya ucapkan selamat hari raya, maaf zahir dan batin. Taqabbalallahu minkum wa taqabbal ya karim. Moga-moga Allah menerima segala amal-amalan kita yang kita lakukan sepanjang sebulan Ramadan yang lalu. Allah terima segala doa-doa kita, Allah terima segala taubat-taubat kita. Allah hidupkan kita dalam selepas dari Ramadan sebagai orang yang suci dan bersih dalam keadaan fitrah, seperti mana sepatutnya kita jadi selepas Ramadan. Sepatutnya kita jadi selepas Ramadan adalah orang yang suci, bersih, fitrah, dan kita jadi orang seperti mana melalui satu program yang dia keluar mai jadi orang yang sangat-sangat baik. Jadi orang yang lebih baik daripada dulunya dia dah baik. Bila mai lepas setiap kali Ramadan, dia jadi lebih baik lagi. Moga-moga kita di kalangan orang-orang soleh sebegini. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian, insya-Allah malam ni kita nak sambung balik pengajian kita. Antara surau yang memang dia tak tangguh dah dengan sebulan puasa, sebulan raya, surau Syakirin lah. Tak nak tangguh-tangguh, jalan terus kuliah. Dia bagi 2 minggu ya cuti, lepas tu jalan terus. Cantik tuan-tuan. Dia tak berlaku dah seperti dulu. Dulu banyak masjid dan surau dia akan ambil sebulan puasa, sebulan raya. Dia buat gila tuan, sebulan raya. Sambut raya ni bukan raya sambut raya, betul tak? Sabtu Ahad lah kot dia nak buat malam ni apa? Rumah terbuka ke apa terbuka ke, semua surau tu semua terbuka ke, masjid terbuka ke. Masjid tu terbuka pun tak mai. Surau terbuka pun tak mai, mai raya terbuka baru semua mai. Nampak sangat jenis semua semua jenis al-plahab mah. Dan semua jenis nak makan lah. Tuan-tuan dan puan rahmati Allah sekalian, insya-Allah malam ni kita sambung balik pengajian kita. Nak sambung hujung dah dalam bab berkaitan dengan lapak ni. Hujung dah sebelum masuk dengan rakus dan berkata-kata. Saya dalam catatan saya ni di hujung tu sekali. Di hujung dah. Itulah tingkat penyedikitan makan. Kita masuk baru ni lah bab tentang makan, tentang bab orang lapak. Tuan-tuan dan puan rahmati Allah sekalian, dalam muka surat 33. Betul ya Mami? Betul ya, Mami kata betul. Mami kata betul kalau certified betul-betul ya. Dapat pengesahan betul ya. Baik. Bab tentang faedah lapak. Apakah faedah orang lapak?
Ni nak main puasa 6 kan, puasa 6 pula dah. Okey, apakah faedah lapang? Tuan-tuan, saya nak abang tuan, orang kata orang kena gastrik ni tak boleh puasa kan. Saya tu sungguh-sungguh tuan, saya tak pernah kena gastrik, tapi tahun ni saya kena gastrik teruk. Gastrik teruk sebelum puasa. Duk cari jalan macam mana lah nak bagi hilang gastrik ni. Sakit gastrik teruk tuan, sampai kena macam-macam. Rupanya ubat gastrik ni puasa. Hari paling selesa perut saya adalah ketika puasa. Paling selesa. Rupanya ubat gastrik puasa. Teori yang kata orang gastrik tak boleh puasa, bohong. Lepas ni yang kata tak boleh puasa sebab gastrik, memang kena. Tak boleh, tuan. Saya tak tahu orang lain, tapi kalau saya memang betul. Kena puasa baru elok perut. Duk makan ni, hari-hari dia kacau. Rupanya puasa tu baru okey. Baiklah tuan, tengok sikit apakah faedah lapang. Ada faedah dalam orang lapang ni. Wa'lam, ketahuilah bahawa lapang itu ada beberapa faedah antaranya. Yang pertama, apa faedah lapang? Nipih hati hingga ia mendapat kesedapan bila mengerjakan ibadat. Orang lapang hati dia jadi nipih, dia tak fikir panjang. Dia tak fikir macam orang lain fikir yang nak fikir nak jadi orang kaya, fikir nak jadi nak selesai masalah dunia. Tak, orang yang lapang perut dia sebab dia berlapang kerana Allah, maka tuan-tuan, orang lapang ini dia dapat kesedapan mengerjakan ibadah. Sedap nak buat ibadah, badan jadi ringan. Jujur dengan saya tuan-tuan, ikhlas. Hari tu kita baru habis puasa kan. Masa tuan-tuan semayang lepas buka puasa, apa tuan-tuan rasa jika diberikan pilihan antara main masjid sambung semayang tarawih dengan piduk tekatil lena? Allah, mami bagus ya, boleh bagi anugerah. Dia hakikat dia, lepas makan betul-betul punya, taruh betul-betul punya. Kalau lah dia kata tak wajib main masjid, tak main pun tak apa. Kalau tidur tu jadi satu sunat, pilih yang mana? Semayang pun sunat, yang tidur pun sunat. Nak pilih mana? Aku tidur. Dua-dua lah. Dua-dua. Tuan-tuan, lepas makan ni, apa yang jadi? Mata jadi kuyu. Syur. Dia jadi sur. Mata tengok nampak kuyu lain macam. Time tu pula azan awal dia tu. Allah, bila ni semai bi azan awal pula dah. Baik aku relax Ustaz. Relax apa? Al-ghaib wal ghuyub tu antara nak pi punya. Tuan-tuan, itu hakikat dia. Ialah orang makan tengah-tengah lapang, makan dia akan kuyu mata. Semayang tarawih kita pun akan jadi macam mana? Al-kuyu. Lepas tu main 8 rakaat al-kuyub. Belah tu nak sambung 20 apa? Al-kuyu wal-kuyub. Jalan balik. Tuan-tuan, tinggallah yang Pak Haji dengan Mak Haji. Yang al-kuyub duduk kat belakang ni relax. Mata pun kuyu. Allahu Akbar. Semua jenis semua apa standard al-goat belakang. Yang goat duduk di depan. Hak yang elok semua balik. Betul apa? Al-kuyu wal-kuyub. Tuan-tuan, inilah yang berlaku. Sebab apa? Lapang tu jika dimakan lebih-lebih, maka mengantuk. Baik tuan-tuan. Yang kedua, cerdik hati. Kerana kenyang itu menyebabkan bodoh. Ya. Orang yang kurang makan, cerdik. Orang yang banyak makan, dia banyak isi perut, mewarisi. Tidak cerdik. Tak mahu kata bodoh. Tak cerdik. Pasti apa tak cerdik tuan-tuan? Orang yang makan banyak, dia akan mengurangkan daya fikiran dia. Daya pemikiran dia akan turun. Ni tuan-tuan adalah kajian-kajian psikologi, kajian-kajian pendidikan menunjukkan orang makan banyak dengan orang makan sikit. Ini tuan-tuan realiti. Tapi tuan-tuan tengok orang hafal Quran. Orang hafal Quran, dia tak makan kerap. Dia makan ada aturan.
Tapi sekali dia makan banyak tak? Dia makan banyak. Jangan marah dia. Sebab apa tuan-tuan? Orang hafal Quran banyak guna otak, dia akan lapar. Tuan-tuan semayang tarawih tu, tuan-tuan buat semayang tarawih, lepas tu tuan-tuan tidur, bangkit buat tahajud. Buat tahajud, tuan-tuan nak makan sahur. Selera tak selera? Selera tak selera? Selera. Selera. Berbanding dengan orang bangkit-bangkit terus nak makan, dia selera. Dua ni. Orang yang bangkit tahajud, dia semayang tuan-tuan, dia semayang dengan zikir, dengan Quran, dengan semuanya. Tuan-tuan, bagi dia apa pun, dia bubuh tuan-tuan. Dia lapar. Dia lapar. Dia selera makan. Berbanding dengan orang yang bangkit-bangkit terus bangkit sahur, dengan mata duduk lagu tu, pejam mata duduk bubuh nasi. Dia akan makan sikit pada tidak selera. Berbanding dengan orang yang bangun awal dan bertahajud. Tuan-tuan, tu ada perbezaan. Tapi kalau makan banyak, maksud makan banyak ni apa tuan-tuan? Dia makan banyak dan kerap makan. Bila makan? Tadi pukul petang makan dah, pukul 6.30 makan dah. Dapur dah sepinggan. Lepas maghrib, buh sepinggan lagi. Semayang isyak, lepas isyak, buh lagi. Siapa dia? Tadi petang panggil apa? Lepas maghrib panggil apa? Mana satu dinner? 6.30 kita panggil dia apa? Tea time. Kita ada breakfast, kemudian ada apa? Lunch, kemudian ada dinner. Tambah satu lagi supper. Orang Melayu? Arab 3 ya? Arab 3. Orang putih 4, Arab 3. Futur, ghada, asyak. 3 ya. Makan pagi, tengah hari, malam. Arab ada 3, orang putih ada 4. Melayu? Pagi, breakfast satu, sarapan pukul 10. Pukul 12. Tengah hari, bukan tengah hari. Lepas pukul 12, cucuk 3 petang. Habis tu, lepas azhar, capati. Lepas tu, pukul 6.30, makan malam. Konon-konon. Maghrib, lepas maghrib, makan malam kedua. Lepas isyak, dia bawa supper dia bawa. 8 kali makan. Nabi kata, orang yang makan sikit pandai, orang makan banyak kurang pandai. Antara tiga-tiga, orang putih, Melayu dengan Arab, siapa pandai? Arab. Yang kurang pandai? Ngaku pun. Ngaku pula. Nampak tuan-tuan? Kurangkan makan. Yang cakap pun sama. Dulu pun duk bubuh juga. Tuan-tuan, kurang-kurang lah tuan-tuan. Saya pernah rasa makan banyak lagu mana, makan sikit lagu mana, badan besar lagu mana, badan kurus sikit lagu mana. Memang ada beza tuan-tuan. Dia baik bagi badan kurang sikit. Baik kurang sikit badan tuan-tuan. Bila kurang sikit badan, dia rasalah nak sujud lama sikit tak apa. Ni sujud lama sikit duk menyumpah Tok Imam. Hantar aku tak boleh nafas. Anda sujud lama-lama, hantar aku tak nak mendapat. Tok Imam sujud bagi lama. Kena semayang hajat lagi dia menyumpah. Tuan-tuan. Nombor 3, memecahkan keinginan pada mengerjakan maksiat dan menundukkan nafsu yang sangat menyuruh dengan mengerjakan kejahatan. Lapak ni ialah orang yang nak memecahkan nafsu. Nak memecahkan nafsu supaya nafsu tak ada cenderung untuk bermaksiat. Kerana orang banyak makan, banyak mengenyangkan perut, nafsu dia membuak-buak. Nafsu dia lebih kuat. Termasuklah nafsu apa-apa sekalipun. Keinginan pada seksual, keinginan pada makan banyak. Sampai makan kau tak boleh dapat makan, duit tak nak makan, dia terpaksa mencuri. Kau tak dapat keinginan seksual yang betul, dia pergi cari benda-benda yang boleh buat maksiat dengan lebih-lebih lagi. Baik tuan-tuan. Yang keempat, ringan tubuh bagi mengerjakan semayang sunat tahajud
dan mengerjakan lain-lain ibadat dan hilang mengantuk yang menghalangkannya daripada beribadat. Tuan-tuan try buat seminggu. Bangun tahajud direct. Seminggu tuan-tuan tak cukup kadang-kadang. Orang yang nak mulazamah, nak dapatkan mulazamah, nak dapatkan jadi tabiat, berapa hari yang paling cukup? 40 hari. Yes, 40 hari dia jadi tabiat. Kita buat 10 malam terakhir, berapa malam? 10. Tu pun malam terakhir dah pergi maki Jabatan Falak ah. Ya. Tahun ni tuan-tuan, hujung tu kita diuji. Ujung kita punya Ramadan, Allah uji kita dengan satu ujian yang kita fail, kebanyakan kita fail. Allah uji kita macam mana raya boleh berjadi awal. Kita punya expectation dengan ilmu yang kita tak ada, kita boleh expect konon-kononnya kalender kuda lagi betul. Pemain kuda lah, kalender kuda. Kena faham tuan-tuan bahawa dalam penentuan antara tarikh-tarikh Islam, dia berdasarkan dua keadaan. Satu dia panggil ruqyah, bukan ruqyah, ru'yah. Ruqyah jampi. Ru'yah. Satu lagi dia panggil hisab. Saya panggil simple punya benda bagi tuan-tuan senang faham. Ru'yah ni artinya adalah tengok anak bulan. Tengok anak bulan, tiba-tiba tak nampak. Tengok-tengok tak nampak. Bila tak nampak, dia masuk kategori kedua nama dia hisab. Hisab artinya mencukupkan kiraan. Kalau duk tunggu anak bulan tak keluar-keluar, sampai ke sudah duk puasa. 30 puasa, 31 puasa, 32 puasa, 40 sampai 40 anak bulan tak mau keluar. Jenuh tunggu. Maka ulama dah menetapkan berdasarkan daripada apa yang Nabi ajak, dia panggil hisab. Cukupkan, bagi cukup 30 hari. Bila cukup 30 hari, itu dia panggil hisab walaupun anak bulan tak nampak. Tu yang kita duk tengok, anak bulan tak nampak 21 tempat. 29 tempat. Untuk tengok anak bulan ada 29 tempat di Malaysia. Dok ustaz, kami nak ikut Arab Saudi. Arab Saudi ya. Kalau jika Arab Saudi nampak awal, nampak anak bulan awal, dia dah menentukan untuk negara dia. Kita tak boleh ikut negara-negara lain. Kita ada wilayah masing-masing. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan juga pertukaran malam dan siang ada tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang mahu berfikir. Ulil albab. Tuan-tuan, yang tukar malam siang pun Allah, yang cipta langit bumi pun Allah, yang tukar malam siang, sini main malam, Arab Saudi siang. Habis tu nak ikut siapa? Nak ikut Arab Saudi. Tuan-tuan, Singapura abang awal, dia tahu dah awal. Tak, Singapura lah. Singapura kan sebelah kita. La ilaha illallah. Singapura ada wilayah dia. Tak boleh ikut, sebab dia ada dia punya law dia tersendiri mengikut wilayah. Kita pergi taruh, kita pergi bubuh, tak ada ilmu pengetahuan apa ni. Kira sampai penyimpan muhur raja-raja pun kena. Malam tu tuan-tuan rasa-rasa kita tutup tirai Ramadan dengan baik ya. Sedih malam tu. Sedih kerana kerenah manusia. Saya sedih kerana tengok manusia. Kami duk mengajak kat surau masjid ni. Sedih sebab apa? Yang bercakap tu kadang-kadang yang duk main masjid surau. Maki habis Falak, maki Jabatan Agama Islam kena maki, Mufti pun maki, kena maki dengan Mufti sekali. Tuan-tuan, 29 dia pergi tengok, 29 tempat pergi tengok, pusat Falak, 29 tempat. Salah satunya kita di Penang. Penang tengok tak nampak tau.
2 tempat dari 29 ni nampak. Labuan dengan Langkawi nampak. Bila 2 tempat nampak, ataupun salah satu dari daripada 29 tempat ni nampak, bermakna dia dipanggil sebagai ru'yah. Maka esok tu adalah hari raya. Tengok-tengoklah, nampak. Takkanlah kot kami nampak tapi jangan abang nampak tau. Kita bagi cukup ke hari Selasa, kita pergi puasa sebab apa? Kita pergi kena dia bagi cukup sama kalender kuda. Yang tu barulah Jabatan Falak tak betul. Yang tu barulah mufti tak betul. Mufti dia adalah orang yang kena, dia panggil apa tuan-tuan? Disiplin ilmu dia kena ikhlas dan jujur pada disiplin ilmu. Dia tengok, dia nampak dan dia umumkan, nampak. Tuan-tuan, bila dia nampak, cukuplah. Kita pun, lemak raya habis lembu kambing pun tak dapat beli dah habis market. Rupanya lama ni, tuan-tuan perasan tak perasan? Minta maaf kalau saya salah, tuan tengok saya. Perasaan tak perasan, sebenarnya di hujung ni Allah nak sedapkan kita raya, rupanya kita orang Islam nak raya ni mesti kena ada kambing, kena ada lembu, kena ada ayam. Tak ada ni tak raya. Perasan ke tak perasan? Semua pihak update apa ni tak ada nak beli ayam, kambing tak ada nak beli, rupanya tak ada, dan ni tak ada nak raya. Esok tu sembahyang raya semua muka khemut. Wah, raya awal. Semua raya awal, semua raya terkejut. Raya terkejut, semua raya terkejut. Semua bulan Facebook, raya terkejut. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Raya panik, raya terkejut, raya tiba-tiba, lagu raya tiba-tiba hari raya. Bila tiba hari raya ni, tiba-tiba hari raya dia bertukar. Gambar penyimpan mohor tu dia bertukar jadi gambar barang peradakai buat muka lagu tu. Tukar habis. Seronok malam tu. Tapi tuan-tuan, di sebalik tu rasa sedihnya apa? 10 malam terakhir kita ibadat tuan-tuan. Semayang bagai nak rak. Minta doa pada Allah, tunjukkanlah aku hidayahmu ya Allah. Ya Allah, pimpinlah aku dengan benda-benda baik ya Allah. Hujung-hujung Allah uji kita dengan nampak anak bulan. Habis fail malam tu. Nak minta maaf kat siapa? Kat mufti. Nak minta maaf kat kerajaan. Nak minta maaf kat siapa tuan-tuan? Dosa kita dengan siapa? Maki, marah. Tuan-tuan, Allah uji dengan benda tak sempat beli ayam, daging dengan lembu. Yang tu yang Allah uji. Kita pergi fail. 10 malam terakhir lingkup. 30 hari puasa, mana pi wallahu a'lam. Tuan-tuan dan puan rahmati Allah sekalian, ingat Allah uji kita dengan berbagai-bagai cabang. Tahun ni Allah uji ramai orang, rakyat Malaysia diuji dengan raya awal. Ujian Allah raya awal, patut seronok ah. Ramai orang seronok malam tu. Seronok tak? Gila malam tu tuan-tuan. Main merecun macam Cak Romeh. Tempat tuan-tuan tak ada? Tak jadi? Tak ada? Alhamdulillah, tuan-tuan tahu belah Tanjung macam orang gila. Belah Tanjung tuan-tuan, dia start mendengar raya tu. Sana Allahu Akbar, sini gedebang, sampai pukul 12, pukul 1 malam. Tak berhenti. Tengok dalam Facebook macam tu, apa tak mau raya. Tapi main merecun tuan-tuan, Allahu Akbar. Saya cuba pergi tanya mercun tu satu berapa, sebab saya tak nak beli. Saya tak pernah beli, saya tak mau keluar duit saya untuk beli mercun, pasal saya bagi saya bakar duit sungguh-sungguh. Tuan-tuan, bayangkan satu mercun yang dia tembak naik atas tu, yang kecil tau, yang kecil besar ni, yang tembak keluar RM28. Kecil. Tanya berapa dah dia tembak? Yang ni 8 dah. 8 dah tuan-tuan, dah RM28. Belum lagi yang tembak gedebu. Berapa ribu wallahu alam. Kata duit darak KWSP nak keluar macam orang gila. Rupanya nak raya apa pasal tuan-tuan. Alah, fikir tengok Saya tak tahu orang Islam kita ni jadi lagu mana, wallahu alam lah. Yang baik-baik doa-doa lah bagi jadi baik. Tuan, sayang tengok raya kali ni. Dah lah bagi full spec main raya. Full spec tu ni.
puasa, boleh semayang rapat, soft semua. Semayang tak ada masalah. Boleh buka puasa berjemaah. Nak buat sedekah boleh buat, infak boleh, surau masjid mau buka habis. Tiba-tiba orang Islam tak boleh nak banding beza antara bersyukur ataupun tak bersyukur. 2 tahun tak boleh main masjid. Oh, bising kami tak boleh main masjid lah. Bila boleh main, dia macam ni main keadaan. Oh, tuan, sambung sikit Merapu lebih Nombor 5. Memadai baginya dengan sedikit harta di dunia. Orang yang lapang ni, dia akan jadi orang yang sangat zuhud. Zuhud tahu, bukan zurud. Zurud yang hitam. Zuhud artinya apa? Orang yang bersederhana. Dia bukan kata miskin terus, dia bersederhana, hanya bersyukur atas nikmat yang Allah bagi kat dia untuk keperluan. Untuk keperluan, bukan kehendak. Baik. Apakah pula kebinasaan bagi orang yang kenyang? Apa binasa dia? Oh, ada binasa pula. Apakah binasa untuk orang kenyang? Kita jawab, tak ada, mana ada binasa? Kami kalau kenyang, kami seronok. Tuan-tuan, Pulau Pinang tuan-tuan, 2 hari ni, duk ingat kita habis raya tu, bolehlah relax sikit, keluar-keluar kot jalan lengang apa. Tarak lah mamu. Tarak. Saya tak tahu lah Pulau Pinang ni apa nak jadi. 2 hari tuan-tuan, jam gila punya. Rupanya, tak mana? Padang Kota. Nak pergi kena passport, apa, sotong ke apa ke, dekat Padang Kota. Punya ramai masuk. Sotong patah. Nak pergi bubuh dengan apa? Padang Berung pun penuh, kira tempat makan semua penuh. Nasi kandang tuan-tuan jangan cerita. Kalau boleh dia nak masuk dalam periuk tu. Tuan-tuan, kalau boleh masuk dalam periuk, dia masuk dalam periuk tu, dia berenang sekali dia keluar supaya aku hilang kerinduan terhadap nasi kandang. Tuan-tuan, orang Pulau Pinang dia dikunjungi oleh orang luar. Kereta luar penuh, semua masuk Penang tuan-tuan. 2 hari tuan-tuan kita cuti, ada Wesak Day. Wesak Day sesak Pulau Pinang. Baru Wesak. Belum kira cerita lain lagi. Mana tuan-tuan? Tunggulah Sabtu Ahad, Pulau Pinang dah terbuka semua dah. Sabtu Ahad tuan-tuan jangan duduk keluar mana, orang Pulau Pinang duduk dalam rumah, makan dalam rumah cukup lah. Baik tuan. Kebinasaan kekenyangan. Adapun kekenyangan itu boleh membawa kepada beberapa kebinasaan. Pertama, tiada sedap mengerjakan ibadat. Jadi malah. Nombor 2, menambahkan keinginan nafsu. Dia didik nafsu supaya lebih rakus. Orang yang kenyang 24 jam. Baik. Nombor 3, tiada kasih sayang kepada golongan yang miskin. Kerana apabila ia kenyang, nescaya dia sangka sekalian manusia semuanya kenyang. Berlainan lapang, maka ia adalah sebab bagi menaruh kasihan belah kepada orang miskin. Dan inilah antara hikmat diwajibkan puasa. Tuan-tuan, lapang ni jadikan kita cepat kesian kat orang. Tengok orang lapang, dia cepat nak kesian. Kita banyak mempertikaikan terhadap orang yang main minta. Ni betul. Tuan-tuan nak kata tidak, kenapa? Betul tak? Kita bila orang main minta kat kita, pertama sekali kita apa? Ni mau sedikit. Pertama punya ayat, ni mau sedikit lah. Tuan-tuan, sedikit ke tidak sedikit, itu bukan urusan kita. Kalau dia betul-betul minta, kita nak bagi. Jangan herdik. Jangan herdik kepada orang yang meminta sesuatu. Jangan. Tak boleh bagi, abang tak boleh bagi, minta maaf, saya tak berapa cukup ni, saya ada banyak ni saja. InsyaAllah kalau abang main kali, kot saya boleh bagi. Minta maaf banyak lah. Minta maaf elok, bagi dia jalan. Jangan pergi marah dekat dia. Kerap sangat dia minta ni apa, cerita ni apa, hang ni apa ni, aku kemarin tengok, padahal dia tengok pun. Dia nak tolak benda tu tuan-tuan. Jangan tolak dengan herdikkan. Dalam surah Ad-Duha, apa Allah Ta'ala kata? Wa ammas-sa'ila fala tanhar. Dan ada pun bagi orang yang meminta sesuatu, tanya sesuatu, la tanhar. Jangan marah dekat dia, jangan herdik dia, jangan khiyau dekat dia.
Jangan. Nabi SAW tak pernah buat macam tu, para sahabat tak pernah buat. Bahkan tuan-tuan, yang buat perangai ni siapa dia? Abu Jahal. Turun ayat Quran ni kepada Abu Jahal. Kerana Abu Jahal, waktu seseorang anak yatim meminta dekat dia untuk ambil balik dia punya harta yang anak Abu Jahal simpan, dia herdik budak ni. Bahkan dalam riwayat kata apa? Dia ambil tongkat dia katuk kepala budak tu. Sedangkan budak tu memang minta sesuatu yang mai daripada Abu Jahal. Abu Jahal ni tuan-tuan, dia suka sembelih unta. Setiap minggu sembelih unta. Anak yatim minta sikit, tanhar, dia tolak dan dia herdik. Rupanya dia buat yang tu semua, duk sembelih ni sebab nak bagi makan kepada kroni-kroni dia dan orang yang boleh memberikan interest kepada dia. Tuan-tuan faham itu tu ya? Abu Jahal, kalau orang nak sebut kata apa? Abu Jahal tengok punya sedekah ke orang. Sembelih unta semua bagi sedekah ke orang. No, bukan. Dia bukan buat macam tu. Dia sembelih dan dia bagi dia benda dia nak bagi kenduri ni kepada orang yang ada interest dengan dia. Ada udang di sebalik mi. Yes, that's a right word. Mana apa tuan-tuan? Kalau hari ni kita buat kenduri pun panggil orang-orang yang ada interest dengan kita, tak panggil orang yang miskin, orang fakir yang patut diberi makan. Apa beza Abu Jahal dengan kita? Apa beza Abu Jahal dengan kita tuan-tuan, yang dia bagi makan untuk orang yang ada interest, ada sesuatu yang memberi manfaat untuk dia? Ni buat kenduri untuk apa ni? Apa buat kenduri apa? Tak saja nak panggil semua kita punya klien kita mai nak bagi makan kat depa. Saja buat kenduri sikit. Kenduri kalau boleh buat tuan-tuan, kenduri paling elok ialah apa? Dia walimah cerita lain. Walimah panggil dia bertujuan untuk war-warkan kata perkahwinan. Nak buat kenduri kesyukuran, cari orang miskin. Cari orang miskin. Cari orang susah. Saya nak cari mana orang susah zaman kita? Ramai orang susah. Pulau Pinang tuan-tuan, miskin bandar. Miskin bandar, gaji dia 4,000, anak ada 4 orang. Miskin ke kaya? Miskin. Gaji 4,000, anak 4 orang, miskin. Dia bukan fakir tau, tapi dia dikira miskin. Tuan-tuan, rumah sewa berapa dah Pulau Pinang? Kereta dia beli nak pakai untuk keperluan dia, habis-habis kuat beza. Beza pun dah tak terbeza dengan benda lain dah. Berapa dah? Minyak bukan pakai kereta apa, ya berda-berdu. Kereta ya berda-berdu yang buat kayu tak apalah, tolak dengan kaki. Minyak pun pakai hak jenis kena buah ayak ataupun pakai niatnya saja aku jalan pergi ke surau Syakirin kerana Allah Taala, jalan kereta tak apa. Kereta pakai minyak. Minyak pula. Minyak pula sehari naik sehari turun. Naik tak mau turun dah. Tuan-tuan, nah ni main nak bayar zaman inflasi pula. Barang nak naik. Siapa beli rumah OPR, rate dia akan naik. Harga bulanan akan naik. Siapa tanggung? Kita tanggung. Sebab tu tuan-tuan, saya nak abang ni bukan nak suruh buat apa. Bukan nak suruh pergi kat bank, marah bank, bukan. Tak ada kena-mengena dengan kita. Nak abang tuan apa dia? Jangan pandang kata orang miskin ni, dia tak apalah gaji dia 4,000. Dia ada kereta, tengok dia ada kereta lagi. Jangan tuan-tuan. Dia orang susah sebenarnya. Dia orang miskin. Panggillah orang-orang macam ni. Kalau dia main ramai-ramai dengan anak pinak dia, jangan marah. Jangan marah. Dan sepatutnya orang macam ni lah kita bagi makan. Amboi, panggil dia mai satu betilen dia bawa no. Hai, hang kalau tak mau panggil mai, jangan panggil terus. Dia mai satu family dia bawa anak 4 orang. Dah mak saya duduk kat rumah sekali boleh bawa mak. Mai sekali. Dah mai tuan rumah boleh lalu je. Lah panggil mai saja dia mai terus semua. Yang ni tuan rumah cukup tak guna tuan-tuan. Tuan rumah ni tuan-tuan, esok ni jawab depan Allah Taala. Jawab. Hang panggil orang, lepas tu tiba-tiba hang bercakap kat belakang pula.
Satu family dia makan, habis tu teri hantar, dia makan gila-gila punya. Siapa suruh masak sedap? Siapa suruh masak sedap? Bila masak sedap, orang makan marah pula. Dia orang susah. Bagi kita tu makanan biasa aja. Bagi dia tak pernah makan, dia makan sedap. Kita tengok dia makan banyak, anak dia pergi tambah. Anak tambah 3-4 kali tambah. Yang tuan rumah terlayak elok, pi jangan aku habis tak cukup. Don't worry tuan rumah, bila panggil tetamu, Allah Ta'ala hantar kita rezeki yang kita sendiri tak tahu. Nabi SAW pernah berlaku ketika mana peperangan Khandaq. Waktu tengah duk korek parit, seorang sahabat Nabi tanya, kita nak makan apa hari ni? Nabi kata apa makan? Semua tak ada nak makan lah. Ya Rasulullah, aku dah sampai tahap begini, dia angkat perut dia, tengok batu duk ikat kat perut. Nak bagi tampung perut ni supaya perut ni tak bunyi. Nak test tu, try buah batu tengok perut. Kita tak pernah buah batu. Kita batu dalam buah pinggang. Tuan-tuan, dia Nabi bubuh batu ni nak tampung perut, tak orang bagi perut ni melebeh, kata ni nak bagi dia rapat ni, tak orang bagi dia lapak ni. Tuan-tuan, sahabat kata, aku ya Rasulullah bubuh batu ni. Nabi kata, tengok perut aku, lagi banyak batu duk dah. Lapak, aku lapak lagi tapi tak apa. Seorang sahabat Nabi, tuan-tuan, Abdullah bin Zubair, dia balik, dia kata dekat isteri dia, tengok Rasulullah gitu, dia tak tahan sedih. Dia balik, dia kata kat isteri dia, kita ada apa kat rumah? Isteri dia kata, kita ada sekok anak kambing. Dengan kita ada sikit lagi ialah gandum yang boleh makan kot untuk portion lebih kurang 2 orang lagu tu. Syatun ni pula anak kambing, bukan kambing tau, anak kambing, kira besar, kira saiz arnab lah kot. Kecil sikit, besar sikit daripada arnab. Boleh makan tuan-tuan, dalam lebih kurang 3-4 orang, 3 orang boleh makan. Maka sahabat ni balik jumpa Rasulullah, ya Rasulullah, ni aku nak bagi tahu kat kamu ni, bisik Rasulullah, sekejap lagi main rumah tau, kami nak sedia makan kat kamu ya Rasulullah. Kamu seorang je, jangan abang kau orang lain, jangan abang, sebab tak cukup. Bisik. Tuan-tuan, kawan ni balik, dia kata apa? Nabi kata apa dah? Okay, hang balik rumah, biar abang kat isteri hang, tunggu kopi. Nabi mai, tuan-tuan, bawa semua tentera-tentera yang duk korek parit tu. Bayangkan berapa ratus orang yang duk korek parit tu. Tuan-tuan pernah pergi Madinah, tuan-tuan tengok Khandaq, tuan-tuan, bukan kecil tau. Panggil mai Abdullah bin Zubair, tengok tuan-tuan, habis aku orang ni, habis aku. Nabi kata apa? Tak apalah, macam ni. Mana lauk tu? Mana lauk kambing tadi tu? Tu duduk atas dapur. Okey, Nabi kacau. Nabi kata apa dia? Hang kacau lauk ni, hang buh lauk, jangan tengok dalam tu. Jangan tengok. Roti hang buat roti, jangan berhenti. Tuan-tuan, portion 2 orang makan. Last kali isteri dia sampai heran, pasal pala tepung tak habis-habis. Buat roti ada lagi. Yang lauk ni angkat buh mencukupi seluruh tentera-tentera Islam. Tuan-tuan, ni kerja siapa? Kita kata ni mukjizat Nabi ni. Ya, tapi Nabi nak ajak kata apa? Jangan rasa tak cukup ketika beri makan kepada orang. Jangan rasa tak cukup. Jangan kata, Allah pia bawa orang ramai. Jangan. Itu rezeki dia. Tuan-tuan, nak bagi makan orang miskin. Bagi makan orang susah. Kita tak tahu nilai tau, seketui ayam. Tuan-tuan, bagi kat orang miskin. Dengan miskin banyak lah tuan-tuan. Minta maaf cakap lah. Tuan-tuan duduk flat, pergi hantar dekat Pak Gad yang duduk depan tu. Nasi malam Jumaat orang duk bawa balik. Kadang-kadang kita bawa balik tuan-tuan, tak makan, tak dalam peti ais. Betul tak?
Tuan-tuan balik bagi sebungkus kat Pak Gad tu, tuan-tuan dia pegang. Terima kasih banyak. Buka dia makan terus. Kita kata tak sedap betul. Ustaz, malam tadi nasi sedap ah. Sedap. Aku makan semalam dengan kuah tak cukup, mah sedap. Sedap Ustaz. Dah betul kan dengan kuah tak cukup. Dah Ustaz betul. Saya suka makan macam tu. Allah, rupanya Allah Taala bagi ke dia sedap dimakan. Kita ni rasa tak sedap. Sedap untuk dia. Sebab dia mungkin tak pernah dapat macam tu. Tuan-tuan dan puan rahmati Allah sekalian, jangan kita kata tak cukup. Jangan pergi kata ke orang pula, mai dah depa ni. Satu betilai mai nak makan. Tuan-tuan. Nombor 4, lemah daripada mengingati ilmu yang memberi manfaat. Ingatan kurang. Orang banyak makan, ingatan susah. Susah nak ingat. Tapi orang Melayu dia kata apa? Jangan makan kepala ikan. Susah nak ingat. Pasal dia kata jangan makan kepala ikan. Sebab bapak dia nak makan. Kalau anak dia makan, dia tahu. Mak dia makan, tak boleh share. Nombor 5. Orang yang sempurna iman itu, ia pergi datang ke masjid, dan orang yang banyak kenyang itu lagi kerap datang ke tandas. Betul. Orang lapar main masjid, orang kenyang pergi pencok dulu lah. Baik. Tuan-tuan, jika engkau berkata, sebenarnya kekenyangan itu telah menjadikan adat bagiku, maka bagaimana aku dapat meninggalkannya? Maka jawabnya, yang demikian itu mudah bagi mereka yang mengkehendaki dengan diansur-ansurkan, yakni kurangkan makanan yang biasa bagi engkau setiap hari. Kurangkan. Terbaiknya apa? Puasa. Nabi ajang kat kita puasa Isnin, Khamis. Habis lagi apa puasa 6. Habis dah, alhamdulillah. Tuan-tuan, bila mai puasa 6-nya, soalan komen orang tanya. Soalan apa? Ustaz, boleh tak Ustaz, kami nak combine boleh tak? Nak combine. Combine berapa? 3. Combine 3. Combine 3 apa? 1, nazar. Nombor 2, puasa ganti. Nombor 3, sunat. Main seorang lagi 4 nak combine. 4 tu apa? Nazar, kemudian puasa 6, kemudian apa, qada. Nombor 4, Isnin Khamis Ustaz. Kami yang nak puasa Isnin Khamis, dapat 4 betul tak Ustaz? Allah punya kedekut dengan Allah Ta'ala. Kedekut tuan-tuan. Ada beberapa perbahasan, cerita ada gini. Dalam hadis Nabi kata apa? Sesiapa yang manittaba'a situ yauman. Sesiapa yang menambahkan 6 hari berturut-turut. 6 hari. Bukan berturut-turut, 6 hari berturutan Syawal. Maka dapat pahala seperti mana? Dahri. Seperti mana puasa setahun. Tuan-tuan, maka dalam perbahasan ini tak boleh ya. Tak boleh ya. Dia kena ikut berturut 6 hari dalam bulan Syawal. Mana kena berasingan. Satu lagi ialah harus untuk puasa macam tu. Tapi tak boleh nak gabung. Nazar wajib, yang qada wajib. Kang combine dua wajib atas wajib. Tak boleh. Tak boleh. Nazar wajib. Yang terbaiknya apa? Dengan kemampuan yang kita ada, puasalah 6 dalam bulan Ramadan, dalam bulan Syawal. Sempat dah nak puasa nazar? Nazar 3 hari ke apa, sempat tak? Sempat. Lepas tu sambunglah 6 hari lagi. Lepas 6 hari nak qada. Yang mana lebih baik lagi? Yang paling afdal macam mana? Paling afdal qada dulu. Lepas qada, bayar nazar. Nazar wajib. Lepas bayar nazar, puasalah sunat 6 hari. Itu paling afdal. Boleh faham tak? Tak boleh Ustaz, gila. Seminggu tu memang semua orang rumah terbuka. Kami pun terbuka hati. Nampak macam mana? Itu sendiri mengajari. Kan? Dan saya pun tak habis lagi puasa 6. Tak habis. Sebab saya
kita ada puasa nazar yang bagi perhabis dulu, nazar dulu. Kemudian baru sambung dengan puasa 6. Jadi 3 hari lagi sambung minggu ni. Nak puasa 2 hari tak boleh pula raya apa? Kod ni kenuri pula dah. Bila fikir balik, kenuri sat ya. Tapi orang terpaksa korban kan kena kenuri. Tak apalah. Kan sebab dia puasa sunat kan. Tak apa. Wallahu alam tuan-tuan. Sambung lagi sikit lagi kot. Sikit lagi. Tingkat-tingkat penyedikitan makan. Ada tingkatan pula menyedikitkan makanan. Makan sedikit itu ada 3 peringkat. 1, tingkat as-siddiqin. Tingkat as-siddiqin ni apa dia? Menyimpan atas kadar yang dapat memelihara badannya daripada kebinasaan. Dia makan untuk elakkan daripada dia jadi orang yang binasa kerana terlalu lapar. Yang tu je. Iaitulah kadar yang apabila dikurangkan daripadanya, dikhawatiri akan membinasakan akal atau menyebabkan kematian. Makan untuk mengelakkan kematian ataupun hilang dia punya daya pemikiran. Yang tu je. Maka dia makan untuk hidup. Bukan hidup untuk makan. Boleh faham no? Makan untuk hidup dengan hidup untuk makan. Kita hidup untuk makan. Mengaku pun. Nombor 2, tingkat yang memadai dengan setengah cupak. Setiap hari setengah cupak. Secupak besar mana? Sekolah background sekolah Mamu tahu, Mamu caterer. Secupak background besar ni. Tingkat yang memadai dengan setengah cawan lah. Setengah cupak. Boleh ya? Boleh belah. Kita boleh belah, tak boleh. Tak boleh. Boleh, insya-Allah boleh. Tuan-tuan, saya masuk hospital 2012. Keluar daripada hospital, doktor hantar my dietitian. Suruh mai cakap, sebab apa? Dah teruk sangat dah. Sakit sebab makan. Sebab makan darah banyak sangat, teruk dah. Dari 2012 masuk ICU terus. Tuan-tuan, doktor hantar dietitian. Dietitian mai cakap dekat saya, you kena makan macam mana? You kena makan satu besar penumbuk ni. Portion dia besar penumbuk ni. Maksud dia apa tuan-tuan? Penumbuk apa dia kata? Besar satu cawan ni lah. Satu cawan main nasi. Kita tuan-tuan, satu cawan main nasi boleh pi lah. Balik tuan-tuan, saya cakap, mak try buat tengok secawan ni. Saya buat main cawan besar. Hak mak tu. Bukan mak ni boleh lah. Kalau secawan tak boleh pi. Mak kata, kenal lagu tu pun tak ingat lagi. Tuan-tuan, dia memain lagu tu. Kalau ikut portion dia yang ilmu dietitian, betul ya, makan sikit ya. Dia belajar ilmu dietitian, ilmu tentang kesihatan, dengan ilmu yang sains belajar dengan dia. Tapi aplikasinya datang daripada apa yang Nabi ajak. Makan sikit, tapi kita nak ikut susah. Tuan-tuan, tingkat kedua ni memadai dengan setengah cupak setiap hari, memenuhi sepertiga perut. Sekali makan sepertiga perut. Angin suku, ayam suku, nasi sepertiga. Makan sepertiga, angin sepertiga, ayam sepertiga. Tuan-tuan, cukuplah perut tu. Bila makan setengah, nasi setengah, ayam setengah, angin nak pergi mana? Tu yang angin naik bro, jadi macam kan tuan-tuan. Boleh faham tak maksud ni? Baik tuan. Kita cakap bukan daripada ilmu sains, tapi dia mai daripada apa yang diajak pada kita tuan-tuan. Tapi bila ilmu sains kata betul yang cakap lagu tu. Kerana apa? Kerana dia datang daripada Nabi kita SAW. Dan atas yang demikian itu dilakukan oleh Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu dan sekumpulan para sahabat, kerana makanan mereka ada segantang bali setiap minggu. Segantang bali setiap minggu, syair. Segantang bali.
Tuan-tuan. Segantang banyak mana umur? Kira besar ni lah. Kan? Kalau dia ada dua gantang. Satu gantang Baghdad, satu gantang Madinah dia panggil. Gantang Baghdad dia besar sikit. Besar ni lebih kurang. Besar ni. Tapi Sayyidina Umar dengan para sahabat makan seminggu. Kita seminggu 10 kilo punya beras rapat. Rapat tuan-tuan 10 kilo. Sampai Sunshine Square atau apa, lu punya muka lagi lah. Beras angkat. Kita sekali main angkat 3-4 kampit. Lepas 3 minggu main balik. Tuan-tuan, nampak sangat al-kedarah kuat. Tuan-tuan. Yang ketiga, tingkat yang memadai dengan secupak setiap hari. Secupak setiap hari. Secupak sehari. Dan apabila melebihi yang demikian itu, maka ia bersekutu dengan orang kebanyakan dan termasuk dalam kumpulan banyak makan. Siapa lebih dari 3 tingkatan ini, bererti dia orang yang banyak makan. Tuan-tuan, agak-agak yang duk review makan tu, yang duk review makan, tuan-tuan tengok kan, mukbang apa ke, dia makan nasi Chef Amar. Dia buat main nasi Chef Amar, chef apa ke, dia bagi serong apa sedut tu, prong masuk. Agak-agak tu tuan-tuan secupak ke seapa? Tuan-tuan, Wallahualam, saya tak tahu perut dia macam mana, kira boleh masuk. Saya duk heran bayangkan ni. Ada orang kata dia makan-makan, dia pergi muntah buat balik video. Tak tahu, saya tak betul. Tapi kalau boleh makan banyak tu tuan-tuan, syaitan ni rajim tu. Jadi makan tak ingat memang setan tu. Makan tak tahu tuan-tuan, tak tahu pergi mana. Saya besar ni punya badan, nak makan lebih daripada sepinggan setengah lah. Sepinggan setengah kita makan, lebih dari itu tak boleh pergi dah. Tak boleh lah. Bohong tak boleh pergi. Wallahualam tuan-tuan. Moga-moga kita di kalangan orang-orang yang terpelihara daripada sifat-sifat tak baik ni. InsyaAllah nak makan-makan juga dalam tempoh masa Syawal ni. Jangan jadikan Syawal ini bulan makan, bulan geram. Bulan lepas geram, makan betul-betul tuan-tuan. Wallahualam. Yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang buruk pada saya tuan-tuan. InsyaAllah kita akan sambung balik dengan fasal yang kedua. InsyaAllah tuan-tuan. Yang baik daripada Allah, moga-moga Allah rahmati kita bersama. Tuan-tuan minta maaf lebih kurang, lama tak jumpa. Moga-moga Allah beri rahmat dan pertemuan pada malam ini. Wa qulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma nawwirna bi nuri 'ilmik wa amna nisyan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma zidna 'ilma warzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.